Oke, ya, kita teruskan perbincangan soalan, oke, untuk uh, percobaan negeri Kelantan 2022 ya. Baik, jadi kita terus pergi seperti biasa. Oke, soalan. Oke, di sini kita terus dapatkan skema jawaban supaya kita boleh dapat apalah dari segi panduan di situ untuk pembina jawaban, terutamanya isi penting yang berkaitan dengan soalan. Oke, kita pergi kepada bahagian A dahulu. Oke, bahagian A soalan pertama, uraikan kehidupan beragama. Oke, berdasarkan watak-watak golongan agama di dalam Nobel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dalam konteks pembangunan insan. Oke, jadi kata kunci dari sini ialah kehidupan beragama. Oke, ada lagi satu yang berkaitan dengan beragama. Kalau tidak silap saya adalah nilai keagamaan ya. Nilai dengan kehidupan itu dia adalah berbeza. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan isi, dia sebenarnya dia tidak sama lah. Okey, kalau kehidupan beragama ni bermaksud kita punya amalan itu berdasarkan keagamaan. Okey. Beza dia kalau dengan nilai keagamaan, nilai beragama pula ataupun nilai keagamaan, maksud dia dari segi apa? Dia macam nilai murni tetapi dia lebih menjurus kepada keagamaan, ya. Jadi nilai keagamaan dengan kehidupan beragama itu dia adalah berbeza lah. Jadi jangan salah dari segi fakta lah untuk perenggan-perenggan isi. Jadi dia tidak boleh campur aduk lah kehidupan dengan nilai. Okay. Jadi kata kuncinya di sini, kehendak soalannya di sini adalah kehidupan beragama menjerumus kepada ataupun merujuk uh, ada punya perbuatan lah. Oke, merujuk pada perbuatan. Oke, perbuatan berdasarkan watak-watak golongan agama. Oke, maksudnya di sini ialah kita kenal pasti dia punya siapa watak yang mengamalkan nilai keagamaan tersebut berdasarkan dalam Nobel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi dalam bahagian pengenalan di sini kita kena nyatakan siapakah watak-watak golongan agama. Contohnya adalah Imam Sa'ad, Lebay Ma'ruf, Syed Salim Al-Maki dan Bilal Indun. So itu kita masukkan dalam bahagian pengenalan dia. Okay. Di bahagian pengenalan juga seperti biasalah kita kena bagi definisi apa itu kehidupan beragama. Itu di ayat pertama. Ayat kedua adalah nyatakan siapakah watak yang mengamalkan nilai keagamaan ataupun watak-watak golongan agama. Macam yang saya sebutkan tadi lah. Okey. Dan kemukakan isi-isi penting tanpa menghuraikan. Nyatakan secara direct terlebih dahulu. Baik. Kita terus pergi kepada isi yang diperlukan untuk menjawab soalan ini. Kalau dia tanya dalam soalan nanti, yang pertama adalah solat. Solat contohnya yang contoh itu kita kaitkan dengan watak yang sudah kita nyatakan di bahagian pengenalan lah. Mesti berkaitan dengan watak-watak yang sudah disebutkan. Yang kedua pula ada berdakwah. Berdakwah. Yang ketiga mengaji Al-Quran atau menyampaikan ilmu. Keempat, belajar agama atau menuntut ilmu agama. Berwakaf dan menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap fakta yang diberikan kena kaitkan dengan contoh yang mesti diamalkan oleh sekurang-kurangnya satu watak yang kita tahu. Dan untuk contoh pula kita kena berkaitan ataupun berdasarkan daripada watak-watak yang sudah disebutkan tadi. Seperti Imam Sa'ad, Lebay Ma'ruf, Syed Salim Al-Maki dan Bilal Indun. Jadi untuk penghuraian pula bagi setiap isi macam biasalah. Fakta kena ada ayat pro, ayat kontra, contoh dan juga kesimpulan kecil. So, seperti biasa sajalah. So di sini dinyatakan catatan.
Kalau tadi saya cakapkan dia mesti ada sekurang-kurangnya 1 watak, tapi kalau dalam skema mesti melebihi 1 watak. Okey. Untuk ni kita galakkan supaya tapi contoh tu dia mesti kena ada sekurang-kurangnya 2 watak lah. Sebab kalau 1 watak itu mungkin kemungkinan apa dia punya contoh tu tidak kukuh lah. Walaupun mungkin kita ada memberikan atau mengaitkan dengan tepat berdasarkan fakta yang sudah kita nyatakan tersebut lah. Okay, jadi kita mesti tahu setiap, so di sini ada 6 fakta bagi setiap isi. Jadi setiap 6 fakta tersebut mesti kita kena tahu sekurang-kurangnya 2 contoh. Okey, so kita sambung semula. Okey, macam yang saya sebutkan tadi, 6 fakta yang kita kemukakan. Yang pertama solat, kedua berdakwah, okey. Yang ketiga mengajar Al-Quran, belajar agama, berwakaf dengan menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi setiap tu mesti kena kemukakan 2 contoh lah. Maksudnya kena ada 2 watak yang berkaitan, yang mengaitkan dengan fakta-fakta tersebut. Jadi awak boleh tengok selepas ini skema jawapan selepas kita habis kelas ya. Okay, untuk penutup, rumusan dengan pandangan. Okay, menggunakan ayat sendiri. Baik, kita pergi kepada soalan kedua. Bincangkan jati diri watak-watak generasi muda berdasarkan Nobel Sedekah Besar dari Kuala Lumpur yang boleh diteladani oleh anda untuk pembangunan insan. Ini bukan saya, ini adalah anda. Okay, kalau macam yang minggu lepas, kalau disebutkan perkataan anda, kena gantikan kepada saya. Kita kena kaitkan itu dalam bahagian kesimpulan kecil bagi setiap perenggan isi. Okay? Kita kena kaitkan bagi setiap perenggan isi. Jadi cuba kita perhatikan, okay, untuk penguraiannya, untuk fakta pertama. Okay, antara jati diri yang diamalkan ialah berpandangan jauh atau berwawasan. Okay. Seseorang yang berjaya dan hebat biasanya mempunyai wawasan. Okay, itu dia punya ayat pro dia lah. Apabila seseorang itu mencapai wawasan, ia akan menetapkan matlamat dan hala tuju yang harus dicapai. Untuk mencapai matlamat yang ditetapkan, seseorang itu akan berusaha dengan gigih agar apa yang dirancang dapat dicapai. Sehubungan dengan itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya dan hebat, seseorang itu hendaklah mempunyai wawasan atau berpandangan jauh supaya dapat membawa perubahan kepada dirinya dan organisasi. Okay, so semua di sini, semua dia kaitkan ataupun dia tulis ayat pro lah. Pro dia ya. Okey, kontra yang digunakan di sini ialah sekiranya seseorang itu tidak mempunyai wawasan, maka agak sukar untuk membangunkan diri ke arah yang lebih baik dan cemerlang dalam kehidupan. Okey, ini yang ditandakan wadah hijau ini dia ini merujuk kepada ayat pro. Alright. Okey, seterusnya contoh. Sebagai contoh, walaupun Rahim belajar di London dan berjaya memperoleh ijazah dalam bidang pengurusan dagang, namun beliau berhasrat untuk kembali ke tanah air bagi mencurahkan baktinya, di mana dia sanggup bekerja dengan syarikat Lombong Lembah Tolang asalkan ayahnya bersetuju dengan rancangan Lebay Ma'ruf berhubung dengan tanah wakaf di kampung Ulai. Okay, dia terangkan lagi selanjutnya untuk bahagian contoh untuk melengkapkan lagi dia punya kekuatan di situlah untuk ayat contoh. Jadi di mana kita ingin letakkan satu ayat yang mengaitkan dengan diri kita menggunakan perkataan saya. Sebab di sini dikata, okey, bincangkan jati diri yang boleh diteladani oleh anda untuk pembangunan insan. Jadi kita kena letakkan di kesimpulan kecil. Okey. Jadi kita tulis apa yang sudah yang kita boleh kaitkan daripada isi ayat pro, ayat kontra dan juga contoh. Okay, contoh penulisan dia pendek sahaja
saya belum mempunyai wawasan agama lama yang telah dirancang akan dapat dicapai dengan baik dan membangunkan diri saya. Oke. Jadi sama juga untuk fakta yang seterusnya lah dengan penulisan mesti kena ada ayat pro, ada ayat kontra, contoh dan juga kesimpulan kecil. Baik, seterusnya bahagian B. Oke, bahagian B, pembangunan masyarakat. Perpaduan mampu membangunkan sesebuah masyarakat. Uraikan elemen yang memantapkan perpaduan seperti yang tergambar dalam teks Sulalatus Salatin. Jadi untuk soalan ini dia berkaitan dengan perpaduan. Jadi apa yang diminta ialah kita kena menyatakan huraikan 5 elemen. 5 elemen apa yang dikaitkan dengan perpaduan yang mesti berdasarkan daripada teks Sulalatus Salatin. Okey, pendahuluan seperti biasa, kita ada 3 ayat. Okey. Fakta yang pertama di sini adalah perpaduan menerusi elemen hormat menghormati. Okey, yang kedua pula adalah ketaatan kepada raja. Yang ketiga, toleransi atau tolak ansur melalui politik. Okey, saling percaya melalui hubungan diplomatik. Okey, kelima, perkongsian dalam penggunaan bahasa dan komunikasi. Keenam, persefahaman dalam perniagaan atau ekonomi. Okey, ada banyak fakta di sini lah yang mengaitkan tentang elemen perpaduan berdasarkan teks Saudagar Besar dari Sulalatus Salatin. Okey, seterusnya adalah kasih sayang dalam perkawinan. Fakta ke-8, bekerjasama dalam bidang sukan atau permainan atau pertahanan negara. Okey, jadi ada 8 cadangan di sini yang boleh kita kemukakan untuk menjawab soalan elemen perpaduan yang seperti yang digambarkan dalam teks Sulalatus Salatin. Okey, cara penulisannya sama sajalah. Pendahuluan kena nyatakan konsep untuk ayat pertama, ayat kedua boleh ceritakan apa yang berlaku dalam Sulalatus Salatin. Ketiga, senaraikan isi penting tanpa huraikan. Okey, untuk bahagian isi juga kena letakkan ayat isi, ayat pro, kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Untuk bahagian penutup pula kena letakkan harapan dan cadangan. Baik. Kita pergi kepada soalan keempat. Masyarakat tradisional dalam teks Sulalatus Salatin merupakan masyarakat yang sangat cinta akan alam sekitar. So dia berikan satu statement atau pernyataan di sini. Okey. Jadi apa yang kita ingin kaitkan ataupun apa fakta yang kita ingin berikan untuk menjawab soalan tentang ini. Kita kena cari dahulu dia punya kehendak soalan ataupun kata kunci. Jadi yang soalan ini minta untuk kita berikan 5 fakta yang berkaitan dengan masyarakat yang sangat cinta akan alam sekitar. Okey. Cinta akan alam sekitar itu dia mesti menerusi perasaan lah ataupun menunjukkan perbuatan bahawa dia menyayangi ataupun mencintai mencintai alam sekitar. Jadi kita nak jawab apa kalau kita jumpa soalan seperti ini? Okey. Yang pertama adalah masyarakat yang kagum atau takjub dengan keindahan laut ataupun bawah laut. Jadi kita kena bagi contoh yang berdasarkan daripada teks Sulalatus Salatin. Okey. Jadi ada 2 contoh di sini. Yang pertama contoh yang ditunjukkan oleh Raja Surat dan Tun Mamat dan Tun Mamat lah. Okey. Yang kedua, masyarakat yang memelihara alam sekitar dari segi tumbuhan dan haiwan. Okey. Ketiga, masyarakat yang melindungi alam sekitar. Keempat, masyarakat yang menghargai keindahan alam
sekitar. Oke, kelima, menjaga keindahan alam sekitar. Oke, memelihara keindahan alam sekitar. Oke, seterusnya, oke, itu adalah 6 isi dia lah. So, ada 6 isi yang kita boleh cadangkan untuk menjawab soalannya untuk membuktikan masyarakat tradisional dalam Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang sangat cinta akan alam sekitar. So, kena bagi 5 fakta yang membuktikan untuk menyokong pernyataan tersebut. Oke? So, penulisan dah sama sajalah macam yang kita sudah pernah belajar sebelum ini. Oke, untuk isi lah, dan lebih kepada isi, kena berikan fakta, urai pro, kontra, contoh dengan kesimpulan kecil, pastikan ia berkait antara satu dengan yang lain. Oke, terusnya kita pergi kepada bahagian pembangunan negara. Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur memaparkan peraturan dan undang-undang. Bincangkan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan negara. Okey, agak-agak kita nak bagi jawapan fakta kita tentang apa sebenarnya di sini. Okey, apa yang soalan ini nak sebenarnya? So kita kena pastikan kita kena apalah, kita kena cari dia punya kehendak soalan ataupun kata kunci. Sebab sometimes di sini kan soalan ni dia akan bersembunyi ataupun dia tersembunyi. Okey, kerana kita tidak um, cari dahulu kata kuncinya yang boleh memberikan sebagai panduan untuk mendapatkan fakta. Ya, jadi untuk soalan ini, okey, dia sudah diberikan pernyataan bahawa Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur memaparkan peraturan dan undang-undang. Okey, so itu dia punya ayat pernyataan ataupun ayat statement. Soalan diminta di sini adalah bincangkan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan negara. Okey, so di sini diminta untuk kita berikan 5 fakta berkaitan dengan peraturan dan undang-undang. Okey, jadi kita kena bagi 3 peraturan dan 2 undang-undang ataupun 2 undang-undang dan 3 peraturan. Sebab dia gabungkan sekali. Peraturan tu lain konsep dia, undang-undang tu pun lain juga konsep dia. So tidak boleh samakan kedua-duanya lah sebab kedua-duanya ini mempunyai maksud atau definisi yang berbeza-beza. Jadi dia punya fakta pun juga akan berbeza. Okay. Jadi pertama nyatakan maksud, apa itu maksud peraturan, apa maksud undang-undang dan kemukakan isi-isi penting. Itu untuk bahagian pendahuluan. Okey. Isi-isinya. Okey, peraturan. Pertama, peraturan di jabat. Okey. Dari pejabat. Okey, ayat pro di sini peraturan pejabat merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi untuk melakukan organisasi yang mantap. Okey, so ayat pro yang ditandahkan warna kuning. Okay, sekiranya sesebuah pejabat tidak mempunyai peraturan selepas sebuah organisasi tidak dapat diuruskan dengan baik dan tidak berkembang maju yang boleh menjejaskan pembangunan negara, terutamanya dalam bidang ekonomi. So, ini kontra dia lah. Ayat kontra. Okay, contohnya, contohnya peraturan yang ditetapkan ialah mengadakan temu janji sebelum bertemu dengan seseorang di pejabat. Mahani meminta maaf kepada Datuk Tan kerana tidak membuka pintu pejabat Encik Muhammad kerana tidak mengetahui akan kedatangannya. Itu dia punya contoh. Jadi kesimpulan kecil yang kita boleh buat di sini, oleh itu peraturan di pejabat adalah penting untuk pembangunan negara kerana pekerja yang berdisiplin dan berhormati masih dapat memberi kemajuan kepada syarikat dan seterusnya membangunkan ekonomi negara. Baik. Seterusnya, ada fakta lain, pelantikan orang kaya wilayah Tualang atau pembesar jajahan. Yang ketiga, peraturan atau syarat menyertai Felda. Keempat,
peraturan pengambilan tanah yang diduduki secara haram. Kelima, peraturan penubuhan syarikat. Keenam, syarikat ahli. Ketujuh, undang-undang Islam atau hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka, undang-undang jenayah. Banyak lagi lah peraturan undang-undang. Contoh lain adalah undang-undang menjaga tempat parkir kereta secara haram. Undang-undang jenayah ringan dan undang-undang merosakkan harta benda orang. Jadi pastikan 5 fakta yang kita kemukakan. Bila dapat jumpa soalan begini, kena bagi 3 peraturan dan 2 undang-undang ataupun 2 peraturan, 3 undang-undang. So, dia gabung semua sekali. Melainkan kalau dia tanya soalan yang sama tapi dia hanya fokus kepada peraturan. Ataupun dia hanya fokuskan kepada undang-undang. So, since dia adalah soalan yang menggabungkan kedua-duanya sekali, peraturan dan undang-undang, jadi kita kena buat 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Baik, kita pergi kepada soalan yang terakhir, soalan ke-6. Ini soalan pecahan. Aktiviti perdagangan memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Itu dia punya statement dia lah, atau pernyataan. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, nyatakan aktiviti perdagangan dalam teks Sulalatus Salatin 5 markah. So, bagi jawapan tanpa hurai. Contoh, cadangan skema di sini, kain, rempah ratus, memungut cukai, perkapalan, memungut hasil hutan, dan perkhidmatan. Berdasarkan maksudnya jawapan yang kita sudah berikanlah di bahagian E. Bincangkan sumbangan perdagangan dalam konteks pembangunan negara. Sekarang ni kita sudah jawab soalan E kan, dan kita sudah menyatakan aktiviti perdagangan. Jadi untuk soalan 6B, berdasarkan soalan 6A di atas, bincangkan sumbangan perdagangan. Maksudnya, apa yang kita sudah jawab ini kena bincangkan dengan meletakkan huraian dengan contoh. Huraian dengan contoh. Maksudnya, apakah sumber ekonomi kait, rempah ratus, memungut cukai, perkapalan, memungut hasil hutan dan perkhidmatan ini dapat memberikan kepada sumbangan dalam konteks pembangunan negara. Jadi, untuk kita menjawab soalan 6B, kita terus saja direct kepada fakta ayat pro, ayat kontra dengan contoh. Kita tengok salah satu contohnya. Sesebuah negara memerlukan pendapatan untuk membangun. Kegiatan diperoleh melalui kegiatan ekonomi perdagangan yang mementingkan keuntungan. Kegiatan ekonomi diperoleh melalui proses penukaran barangan atau jual beli. Tanpa pendapatan negara, pastinya sukar untuk membangunkan negara kerana kekurangan dana. Pendapatan diperoleh melalui kutipan cukai yang dikenakan ke atas para pedagang yang berlabuh di pelabuhan Melaka. Selain itu, Melaka turut menyediakan kemudahan penyimpan barang dagangan. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan negara melalui bayaran kemudahan perkhidmatan yang telah disediakan. Jadi kesimpulan kecil yang kita boleh buat di sini adalah jelaslah kegiatan perdagangan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan negara. Fakta kedua, menyumbang kepada kewujudan pelabuhan entrepot. Yang ketiga, menjadi tumpuan para pedagang asing. Keempat, wujud hubungan perdagangan antara bangsa. Seterusnya, memenuhi keperluan hidup. Meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat Melayu. Mewujudkan atau wujudnya pusat penyebaran agama Islam dan perkembangan ilmu. Dan akhir sekali, Melaka menjadi kuasa besar. Tidak perlu ada penutup. Kalau ada penutup, mau nak buat penutup juga tidak ada masalah, tapi markah tidak akan dikira kerana 20 markah untuk soalan 6B. Baiklah, jadi setakat ini sahaja untuk perbincangan soalan.
percobaan daripada negeri Kelantan tahun 2022. Jadi diharapkan untuk perbincangan ringkas kita pada hari ini dapat membantu untuk mengulang kaji sebagai persediaan peperiksaan semester 2 pada uh, tarikh yang akan diadakan tidak lama lagi ataupun bulan hadapan. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang di minggu yang seterusnya. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih dan selamat malam.